Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah seperti selalunya kita juga memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah Hari Guru 2023, Cabaran Transformasi Pendidikan. Mungkin ramai sudah pun melihat tentang sambutan pelancaran ataupun sambutan Hari Guru di peringkat kebangsaan yang telah pun diadakan di MITC Melaka dan sudah pastilah ramai juga yang sudah pun mengetahui tentang perkara-perkara menarik yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan iaitu YB Fadlina Siddiq dan sudah tentulah ianya mungkin akan memberikan satu yang cukup menarik sebenarnya terutamanya kepada mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan terutamanya guru-guru sendiri dan sudah pastilah inilah antara perkara menarik yang akan kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Masih lagi sempat. Sempat lagi dah. Di hujung-hujung. Betul. Dan macam saya katakanlah ini merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang. Tapi kepada anda yang sedang bersama kami secara langsung ini, anda juga sebenarnya kami memberi peluang dan juga ruang untuk bertanya apa saja ataupun untuk komen berkaitan dengan topik yang kita pilih ini. Jadi dua talian kami sediakan kepada anda 032604 0155 dan juga 0326040149. Baik, kita nak mulakan dulu sembang-sembang ini bersama dengan Dr. Anwar. Ini menarik doktor ya, tentang 10 inisiatif yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sempena dengan sambutan Hari Guru hari ini. Jadi ialah banyak perkara sebenarnya yang ingin kita sembang-sembang berkaitan dengan 10 inisiatif ini. Tapi pandangan pribadi doktor sendiri, apakah 10 inisiatif yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan ini akan memberi satu impak yang mungkin jauh lebih berkesan sebenarnya dalam sistem pendidikan dan juga dalam karier mereka sebagai guru, itu yang lebih penting sebenarnya. Yang pertama tadi kita mengucapkan terima kasih kepada KPM dulu kerana bersedia untuk melakukan satu sambutan Hari Guru di Melaka pada tahun ini. Betul. Sambutannya meriah sekali, bukan satu hari, daripada 14 hingga 16 Mei. Ini menunjukkan usaha daripada KPM untuk menghargai guru-guru kita tu hebat. Betul. Alhamdulillah, kita bersyukur dan saya lihat ramai guru-guru yang begitu bergembira kerana mereka diraikan, dihargai, pengorbanan mereka diingati oleh masyarakat dan juga kerajaan. Baik, ada 10 inisiatif yang telah dimaklumkan dalam ucapan Yang Berhormat Menteri. Ada di antaranya yang begitu menarik lah. Misalnya guru-guru diberi peluang untuk bercuti. Cuti cikgu. Itu satu pada saya di luar kotak yang kebiasaan lah. Saya pun tidak menjangkakan bahawa akan ada program ataupun usaha yang sebegitu. Itu adalah pada saya satu usaha yang baik. Maksud dia apabila guru-guru bercuti, mereka dapat special ataupun istimewa, harga istimewa untuk mereka. Begitu juga dengan beberapa, misalnya tiada lagi sumbangan dan sebagainya. Yang pada saya walaupun kecil, tapi ia memberi manfaat yang besar kepada guru-guru kita. Dan kalau adakah itu mencukupi, tentu tidaklah. Kita mengharapkan inisiatif yang lebih besar, yang lebih berimpak diberikan pada guru-guru supaya mereka dapat merasai benar-benar bahawa usaha mereka itu diberikan penghargaan oleh kerajaan. Tapi saya percaya KPM pasti akan dari masa ke semasa akan terus-menerus memberikan berbagai usaha, inisiatif, penghargaan kepada guru-guru. Kita harapkan apa yang penting adalah ini permulaan. Kita harap lebih banyak lagi inisiatif, penghargaan diberikan kepada guru dalam masa yang terdekat. Saya juga sebenarnya doktor tertarik hati dengan ketika mengikuti ucapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri.
Suatu penekanan yang cukup menarik diberikan oleh ataupun dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya sistem pendidikan negara sekarang ini mungkin perlu melakukan satu perubahan sebenarnya supaya ianya bersesuaian dengan kehendak semasa, terutamanya bila kita bercakap tentang kita ingin mengembangkan ekonomi negara, kita ingin beralih kepada era digital dan sebagainya. Ya, betul. Kalau kita lihat Haji, kita dah lebih 65 tahun merdeka. Dan sejarah pendidikan itu dia dah berkembang 3 fasa. Kalau kita meneliti perkembangan sistem pendidikan ni, dia ada 3 fasa. Fasa pertama itu daripada kita merdeka sehinggalah akhir tahun 70-an. Kita panggil fasa pembinaan sistem. Masa itu kita ada laporan Razak, laporan Rahman Talib, kita menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sistem pendidikan, kita menetapkan dan meraihkan kepelbagaian aliran dan sebagainya. Itu adalah satu proses pembinaan satu sistem yang diterima oleh rakyat. Kemudian fasa kedua daripada tahun 80-an sehinggalah awal tahun abad yang ke-21. Itu kita panggil fasa pengukuhan, pemantapan. Ketika itulah di mana misalnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Pendidikan ketika itu membina falsafah pendidikan negara, pemantapan sistem. Kita juga ada misalnya laporan kabinet untuk mencari mana-mana pelajar yang keciciran pada waktu itu. Kita juga ada Akta 1996 pendidikan. Semua itu adalah fasa pemantapan. Kita sudah ada sistem yang dibina awalnya, kemudian kita memantapkan. Daripada tahun 2000 dan sehinggalah hari ini, kita berada dalam fasa yang dipanggil fasa kemajuan. Fasa kemajuan ini menekankan soal kualiti pendidikan. Kita ada nama-nama besar seperti Datuk Seri Syamuddin yang telah membina plan induk pembangunan pendidikan. Kita juga ada plan pembangunan pendidikan Malaysia. Ini semua adalah kita ingin menekankan soal kemajuan pendidikan ke arah kualiti pendidikan. Jadi kalau kita tengok sejarah pendidikan kita tu, kita sudah bergerak 3 fasa dan alhamdulillah pemimpin-pemimpin dahulu sudah merancang dan sudah melakukan apa yang mereka boleh lakukan, dan sekarang kita bergerak ke arah ataupun fasa keempat, iaitu pendidikan digital. Ini yang selalu disebut oleh YB Fazlina tentang pendigitalan pendidikan. Yang Amat Berhormat pagi tadi juga bercakap soal teknologi, pendigitalan dan sebagainya. Ini adalah fasa yang lebih baru, yang harus diterokai oleh sistem pendidikan negara. Jadi kita tak nak ketinggalan. Kita pandemik 2 tahun yang lalu telah banyak menggugat sistem pendidikan, anak-anak tak bersekolah dan sebagainya. Tetapi saya percaya apabila kita selesai dan kita mula kembali kepada sistem pendidikan, kita mula beranjak kepada sistem pendigitalan pendidikan. Dan cabaran ini tidak kecil. Pendigitalan pendidikan ini satu cabaran yang cukup besar. Kalau kita membaca buku-buku misalnya yang ditulis oleh Rafalov, Dr. Rafalov, Prof. Rafalov daripada California University, ini buku yang agak terkenal kepada pakar-pakar pendidikan berkaitan teknologi pendidikan. Beliau mengingatkan bahawa digital education ni ataupun pendigitalan pendidikan ni baik, tetapi jika tidak diurus dengan baik, dia akan meningkatkan jurang pendidikan antara anak-anak kita. Kawasan luar bandar, kawasan kampung, anak miskin akan jauh ketinggalan sebab digital education ni harganya agak mahal. Kita kena ada peranti, internet dan sebagainya. Dan kalau tidak diurus dengan baik, jurang akan lebih besar. Dan jika kita urus dengan baik, kita dapat melakukan dengan dasar-dasar pendidikan yang baik tentang digital, maka jurang itu akan jadi mengecil. Saya tertarik bila doktor sebut tentang pendidikan pendigitalan pendidikan ini sendiri. Tetapi secara peribadinya berlandaskan daripada apa yang doktor kaji ataupun lihat sendiri, apakah kita bersedia sebenarnya untuk beralih daripada sistem pendidikan yang sedia ada sekarang ini kepada sistem pendidikan yang bersifat pendigitalan ini? Ya, kalau kita lihat segi dasar atas kertas tu nampaknya seperti kita boleh melakukan dalam masa yang terdekat. Kita ada D5, kita ada dasar pendigitalan negara yang akan diumumkan. Kita juga ada usaha ke arah menyediakan semua infra berkaitan dengan digital education, internet dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang kita kena sedar juga bahawa masih ada lagi banyak ruang-ruang dalam sistem pendidikan itu yang ketinggalan. Sekolah daim kita belum selesai lagi. Kalau kita cakap soal pendigitalan pendidikan, sekolah daim kena selesai dulu. Betul. Kelas kita yang masih terlalu ramai murid, beban tugas guru yang masih tinggi. Jadi kalau kita bercakap soal digital education, tetapi kita tidak menyelesaikan masalah-masalah asas dalam pendidikan, kebimbangan kita memang ada.
kerana kita tak mampu membawa apa yang masalah yang sedia ada tidak diselesaikan, tetapi kita terus lompat kepada satu digital education, dia akan menyebabkan jurang itu akan jadi lebih besar. Sebab tu saya setuju dengan pandangan Profesor Rafraf tadi. Dia mengatakan bahawa harus berhati-hati dan harus memastikan bahawa apabila semua murid bersedia untuk menerima infra, menerima dari segi internet, barulah kita melakukan secara baik. Tetapi tidak bermaksud yang kita kena menarik diri daripada digital education itu. Kita kena bersedia untuk terus ke depan dan memastikan semua pihak, pihak industri, pihak kementerian, ibu bapa, sekolah bersedia dengan digital education. Itu cabaran besar. Ya, bila Dr. Anwar sebut tentang bersedia untuk ke depan, timbul juga masalah kebelakangan ini. Tadi pun doktor menyentuh seminta selalu, iaitu tentang beban tugas guru. Ini pun satu isu yang walaupun ialah dikatakan dapat diselesaikan, tetapi sebenarnya ia berlaku dan ramai juga dikatakan bahawa guru-guru yang ingin meletakkan jawatan, yang mungkin ingin tidak lagi meneruskan karier mereka sebagai seorang guru disebabkan oleh beban tugas guru itu sendiri. Mungkin Dr. Anwar ada pandangannya tersendiri. Saya begini, Tuan Haji. Yang pertamanya, beban tugas guru ni yang selalu diutarakan oleh guru-guru itu bukan beban pengajaran. Yang pengajaran itu mereka, itu memang tugas mereka, hakiki mereka. Jadi pada saya, kalau ada guru yang mengatakan terbeban kerana mengajar, itu maksudnya jangan jadi guru. Tetapi yang dimaksudkan oleh ramai guru adalah beban tugas yang tidak melibatkan pengajaran. Mereka terpaksa menguruskan hal-hal di luar daripada urusan bilik darjah. Misalnya mengajukan program-program yang tidak berimpak tinggi. Alhamdulillah sekarang ni YB Fazlina telah memberi satu ketetapan, tidak ada lagi program-program yang kecilan yang tidak berimpak tinggi. Kemudian mereka juga terlibat dengan berbagai urusan pentadbiran, masukkan data, sistem dan sebagainya. Ada guru yang menjadi guru aset. Guru aset ni maksud dia di sekolah dia kena kira berapa lampu, berapa. Ini saya rasa perkara-perkara yang menyebabkan guru itu banyak terpaksa menghabiskan masa mereka kepada urusan bukan pengajaran. Dan kita melatih mereka menjadi guru-guru untuk mengajar anak-anak kita. Universiti, IPG melatih mereka untuk menjadi guru untuk mengajar. Tapi apabila mereka mula dibebankan dengan urusan-urusan bukan aktiviti pengajaran, maka mereka tak seronok. Sebab tu ramai yang bersarawan. Tapi kalau kita tanya rakan-rakan guru yang bersarawan ni, adakah punca mereka kerana mereka tak nak mengajar? Jawapannya tidak. Mereka adalah orang yang mencintai pengajaran, mencintai murid-murid, mencintai ilmu. Tetapi disebabkan oleh berbagai urusan-urusan lain, maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bersarawak. Saya rasa tiba masalah seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat. Kita kena buka buku baru kan, kita buat perubahan, berani buat perubahan. Maka salah satu perubahan yang kita kena lakukan adalah kita kena bawa kembali guru-guru kita fokus kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran, tumpukan kepada urusan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. InsyaAllah saya rasa ramai guru yang akan seronok, ramai guru yang akan bermotivasi dan mereka nak betul-betul menjadi seorang guru yang berkesan. Saya juga nak membangkitkan isu tadi pun Dr. Anwar sentuh sepintas selalu, ini tentang infra, ialah tentang keadaan ataupun kualiti sekolah-sekolah kita sendirilah. Bangunan-bangunan yang sudah usang, itu pun menjadi masalah. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi di Sabah dan Sarawak, di Sabah khususnya, saya pun baru dapat maklumat tadi mengatakan bahawa 70% sekolah-sekolah di Sabah itu sebenarnya berada di luar bandar, di pendalaman itu sendiri. Jadi apa yang perlu dilakukan dalam usaha untuk kalau kita mau memodernkan sistem pendidikan kita ini kepada sistem kita ada 10,200 buah sekolah di seluruh negara. Daripada 10,000 buah itu, 7,000 adalah sekolah-sekolah kawasan luar bandar. Maksudnya lebih banyak sekolah luar bandar daripada sekolah bandar. Tetapi dari segi bilangan pelajar, pelajar bandar lebih ramai daripada pelajar luar bandar. Dari segi bilangan. Jadi kita tahu sekarang masalah kita ada dua. Satu, di sekolah-sekolah luar bandar, kita ada masalah sekolah daif. Sekolah yang kita anggap tidak mempunyai kemudahan yang cukup, jalan tidak ada, macam Tuan Haji sebut di Sabah Sarawak, elektrik, air dan sebagainya, bilik darjah yang masih dalam keadaan papan dan sebagainya. Di sekolah bandar pun kita menghadapi satu masalah lain. Masalahnya adalah sekolah yang sesak. Ada sekolah yang kelasnya sampai 47 orang murid, 48 orang murid. Saya tidak fikir seorang guru boleh mengajar dengan baik di dalam kelas yang begitu padat. Jadi
itu masalah yang kita bawa daripada sudah lama. Bila kita cakap soal digital education, tapi masalah-masalah yang tidak selesai, dia akan menyebabkan jurang itu akan jadi semakin besar. Sebab itu saya setuju dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ditekankan tadi dalam ucapan beliau, selesaikan isu sekolah daif. Begitu tegas sekali beliau menekankan, diselesaikan sekolah isu sekolah. Kita menyambut baiklah komitmen dan juga ketegasan Yang Amat Berhormat untuk memastikan tidak ada lagi sekolah daif di negara kita dalam tempoh yang terdekat ni. Bila kita bercakap tentang sekolah daif ini pun, Dr. Anwar, di mana kelemahannya? Adakah kerana kita tidak memperuntukkan bajet yang mencukupi sebenarnya untuk memperbaiki keadaan sekolah-sekolah yang dianggap daif itu sendiri? Baik, dia macam kemiskinan tadi, sekolah daif ini. Ada sekolah daif yang kita anggap daif tegar. Ini yang dah 60 tahun, 70 tahun usianya, dibuat daripada papan, dah reput dan sebagainya. Selama ini kita tak buat sekolah baru. Mungkin ada masalah tanah, masalah lain. Tetapi kita baiki. Tapi kekal sebagai sekolah yang daif. Ada sekolah yang lebih baru, relatifnya 20 tahun, 30 tahun, pun akan menjadi sekolah daif. Jadi, isu sekolah daif ini, dia ada yang isu sekolah daif yang relatif, tapi ada sekolah daif yang tegar, yang mesti diselesaikan. Jadi, fokus kita, saya rasa KPM dah untuk menyelesaikan sekolah-sekolah daif yang tegar ni. Yang kita panggil kategori 5, 6, 7. Dia panggil sekolah yang tak selamat dan sebagainya. Jadi, itu target lah. Kalau dari segi perancangan ni, kita nampak KPM sudah ada usaha. Daripada 2014-2015 tu, kita nampak usaha itu dilakukan. Tetapi, pada kali ini, apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat adalah sekali jalan, teruskan. Jangan lagi ada berfasa-fasa. Selesaikan terus sekolah daif ni. Saya rasa itu satu cara yang paling baik. Jadi tumpuan dalam bajet 2023 pun untuk selesaikan isu sekolah daif ini sangat baik. Okey, baik. Dr. Anwar, banyak lagi persoalan sebenarnya yang akan kita kongsi sebentar saja lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya ingatkan lagi, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincang hari ini di Ruang Bicara. Jadi saya ulangi lagi, note 2 talian yang kami sediakan kepada anda, 03 2604 0155, dan satu lagi talian ialah 03 2604 0149. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Hari Guru 2023, cabaran transformasi pendidikan. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, iaitu pensyarah kanan di Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, persoalan yang juga menarik saya kira Dr. Anwar ialah tentang keberkesanan sistem pembelajaran setakat ini, terutamanya lah dalam usaha kita untuk membangun dan melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan berdaya maju. Ya. Baik, kita mempunyai cabaran yang besar dalam soal pembelajaran. Yang pertamanya adalah sebab anak-anak kita hari ini bukan di dalam vacuum. Dia di rumah, dia ada segala kemudahan mungkin di dalam keluarga dia, pada yang berada ataupun yang mampu, dengan internetnya, dengan media sosial dan sebagainya. Jadi bila dia ke sekolah tu, kalau setakat cikgu hanya di depan mengajar secara chalk and talk, cakap, jadi dia hilang motivasi. Dia rasa macam bosan dengan kaedah cikgu. Jadi kepelbagaian kaedah pengajaran itu, kalau dulu pilihan, pada satu masa saya ingat tahun 90-an, 80-an itu pilihan. Kalau guru nak buat misalnya amalan projek, misalnya kuis ataupun berbagai, itu pilihan. Tetapi hari ini tuntutan kepada kecenderungan murid, minat murid, keragaman cara murid belajar itu menyebabkan guru mesti ada kemahiran itu. Tidak dapat tidak lagi. Kita tidak boleh menganggap bahawa guru hanya boleh masuk kelas dan mengajar dan bercakap, kemudian murid mendengar dan akhirnya mereka keluar daripada kelas. Itu dianggap sebagai pengajaran yang baik. Hari ini, kalau satu masa dulu, analoginya guru memberi ikan pada murid. Kan? Maksud dia, apa yang diberi oleh guru diterima oleh murid. Tapi hari ini guru kena beri pancing pada murid. Kemahiran belajar. Bagaimana nak mencari bahan, macam mana nak berfikir, macam mana nak bertanya. Sekarang kita ada chat GPT. Bagaimana kemahiran bertanya untuk mendapat jawapan daripada sistem itu.
itu. Jadi ini adalah perkara-perkara yang baru yang tidak ada dulu. Sama juga ketika pandemik, di mana waktu itu guru diminta untuk melaksanakan PDPR. Sedangkan dalam sistem pendidikan kita, guru tidak pernah dilatih bagaimana untuk melaksanakan PDPR. Jadi guru terpaksa melakukan kreativiti mereka sendiri, menyediakan peralatan, menyediakan sistem dan sebagainya untuk mengajar. Dan terbukti 2 tahun itu, walaupun jawapannya adalah sederhana ataupun pencapaian sederhana, tetapi sekurang-kurangnya guru kita telah melakukan yang sebaik yang mereka boleh. Jadi mereka tidak meninggalkan murid-murid itu tanpa belajar selama 2 tahun apabila sekolah ditutup. Mereka usahakan. Jadi, sebab itu pada saya percaya bahawa apabila guru diberi peluang, diberi ruang, diberi kepercayaan, diberikan otonomi bagaimana mereka untuk merancang pembelajaran anak-anak murid di dalam kelas, saya percaya sistem pendidikan kita akan jadi lebih baik. Guru adalah orang yang pakar dalam ruang dia, ruang pengajaran dan pembelajaran. Mereka dilatih, mereka mempunyai pengalaman, mereka mempunyai kemahiran. Jadi kita kena bagi peluang itu. Sebab itu pembelajaran hari ini, guru A, guru B, guru C mungkin berbeza. Dan keperbezaan itu adalah satu kebaikan kepada murid-murid. Jadi kita tidak boleh menganggap macam dululah. Kalau zaman saya dulu jadi cikgu misalnya, guru yang cakap paling kuat itu dianggap sebagai guru yang baik. Sebab satu kelas boleh dengar. Guru yang garang, guru yang tegas, guru yang dilihat muka dia tu garang, itu dianggap sebagai guru yang kesan. Tapi hari ini sudah berubah. Guru kena jadi seorang pembimbing, merapati murid-murid, duduk bersama murid-murid, berbincang dengan murid-murid, memudah carakan pembelajaran murid-murid. Murid-murid rasa selesa, seronok, percaya kepada guru-guru. Ini semua yang disebut oleh tema Hari Guru tu, guru insani tu. Jadi guru insani adalah guru yang penyayang, penyabar, empati kepada keadaan murid-murid dan sebagainya. Insani yang ada itu pada guru, tetapi untuk menjadi seorang guru yang insani, mungkin tema itu tak menjelaskan. Guru yang insani itu datang apabila guru itu seorang yang sejahtera. Kalau guru tak sejahtera, dia tak insan lah, kan? Jadi dia pun tertekan. Jadi sebab tu kesejahteraan guru mesti diambil perhatian oleh KPM. Pastikan guru-guru ini berada dalam keadaan yang baik. Bilik guru misalnya, Tuan Haji, kan? Kalau zaman saya jadi guru sampai hari ini tidak pernah berubah. Kita kena akui perkara itu. Tidak pernah berubah. Sepatutnya bilik guru itu lebih baik, ruang mereka bekerja, merancang pembelajaran itu lebih baik, kan? Jadi dengan cara ini mereka menjadi seorang insan, guru yang insani kepada murid-murid, sebab keadaan mereka dijaga oleh KPM dengan baik. Hari ini kita ke arah itu, tetapi mungkin kita perlukan lebihkan usaha untuk mensejahterakan guru-guru. Bila kita lihat semula kepada tema yang dipilih pada tahun ini sempena dengan sambutan Hari Guru, tadi pun Dr. Anwar sebut, iaitu guru insani pemangkin generasi madani. Tetapi yalah, kita faham, saya pun datang daripada keluarga ibu dulu guru, bapa pun dulu guru. Jadi kita tahu tekanan yang terpaksa mereka hadapi. Tetapi mungkin zaman itu agak berbeza sebenarnya, terutamanya daripada kaum keluarga pelajar-pelajar sendiri, ibu bapa pelajar-pelajar sendiri. Sekarang ini sudah pun beza. Sekiranya guru melakukan sesuatu yang mungkin sedikit terkasar, mungkin dari segi fizikal dan sebagainya, kerana ataupun ketegasan luar biasa daripada seorang guru itu, yalah, pelajar ini boleh mengadu kepada ibu bapa, dan ibu bapa akan datang ke sekolah memarahi guru dan sebagainya. Jadi apakah perkara seperti ini berlaku sekarang? Perkara itu berlaku. Kalau kita lihat memang ada kes-kes guru disaman, ada kes-kes yang berlaku. Tetapi pada saya perkara ini boleh kita elakkan jika kita memberi kepentingan yang tinggi kepada profesionalisme keguruan. Maksudnya banyak, kita ada 433,000 guru. Mungkin ada 1-2 kes yang begitu, tapi saya sangat percaya ramai guru-guru kita yang sangat profesional. Mereka tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mereka literate tentang undang-undang yang melindungi mereka sebagai seorang guru, dan mereka menghormati murid sebagai seorang insan dan sebagainya. Saya rasa ramai guru-guru yang begitu. Tapi ada 1-2 kes ini yang mungkin menyebabkan seluruh guru mendapat nama buruk, kan? Saya harap kita dapat meningkatkanlah usaha kita untuk menjadikan etika, moral, profesional guru ini sebagai trust. Itu saya rasa
memang ada dalam sistem pendidikan kita. Dia bukanlah menjadi satu keadaan yang membimbangkan kita. Selagi mana ibu bapa pun kena memahami juga kan peranan guru ni bukan mudah. Jadi nak menguruskan 45 murid terutama di sekolah rendah tu Haji. Anak-anak kita berlari dalam kelas kan. Jadi ini bukanlah satu tugas yang mudah. Tapi kalau ibu bapa menyokong, pentadbiran sekolah menyokong, KPM menyokong, saya fikir guru akan ada semangat yang baik, semangat yang tinggi dan mereka boleh melaksanakan tugas mereka yang terbaik. Okey, kita juga nak melihat satu lagi isu selain daripada guru. Pelajar-pelajar juga ada yang menghadapi tekanan, yang menghadapi stres dan sebagainya lah. Ada juga yang macam kita sembang-sembang tadi lah, ada pelajar-pelajar dalam jurusan sains yang dikatakan dah tak nak lagi melanjutkan pelajaran dalam bidang sains. Apa yang sebenarnya memberi tekanan kepada mereka? Saya ingat isu ini telah lama. Saya ingat daripada 2017 isu berlaku kemerosotan dari segi bilangan murid yang mengambil aliran sains. Ini sudah berlaku. Dan apabila disebut sekali lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi, ia memberi kita satu perhatian yang besar bahawa isu ini perlu diselesaikan. Kalau kita lihat data yang terkini yang dikeluarkan oleh gerakan STEM Malaysia, pelajar yang mengambil atau pemurid yang mengambil aliran sains ni 19% saja. Maksudnya bayangkan kalau daripada 1,000 orang murid yang ambil tu hanya 190 orang atau kalau 100 orang 19 orang je. Jadi kita bercakap nak jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, negara yang berlandaskan sains dan teknologi. Kan? Tetapi kalau bilangan murid yang mengambil aliran sains ni menurun merosot dengan begitu ketara, kita tak akan cukup sumber manusia yang kompeten untuk membina negara yang maju dalam bidang teknologi pada masa depan. Jadi apa yang berlaku pada masa depan jika kita tak selesaikan, maka industri akan terpaksa mengambil orang daripada luar untuk memenuhi keperluan sains, teknologi dan sebagainya. Jadi sebab itu saya fikir Yang Amat Berhormat memberi penekanan dalam ucapan beliau. Dan beliau telah mengarahkan supaya pasukan khas ditubuhkan. Bila kita dengar pasukan khas ni maksudnya very serius lah kan, benda yang sangat serius. Dan saya percaya bahawa mesti diselesaikan perkara ini. Tidak boleh tunggu lama. Sebab jika kita menunggu kemerosotan itu berlaku lagi, dia akan menurun lagi, dia akan memberi satu, pada saya, bencana lah kepada usaha kita untuk membina sistem, membina sebuah negara yang maju, yang mempunyai teknologi tinggi dan sebagainya. Mengapa perkara ini berlaku tadi? Yang pertama sekali, mengapa minat itu semakin meluntur dalam diri murid-murid? Kajian-kajian menunjukkan bahawa dia ada beberapa sebab lah. Yang pertama sekali adalah di awal sistem pendidikan di sekolah rendah, sistem pengajaran, pembelajaran sains dan matematik ini dilihat sebagai subjek yang sukar. Betul. Dia fobia. Fobia dengan subjek sains matematik. Dia anggap subjek yang sukar, hanya sains dan matematik ni hanya untuk pelajar-pelajar yang bijak, yang pandai. Jadi apabila ia sudah menjadi satu perangkap minda, sudah terperangkap, itulah mindset kita, maka anak-anak kita yang sederhana ni tidak mahu lagi terlibat dengan aliran sains. Kalau kita lihat di negara maju, pendidikan sains mereka dia sangat menyeronokkan. Dia tidak ada buku teks, dia tidak ada perkara yang betul salah. Jadi anak-anak ni di sekolah rendah ni pergi bermain, kita guna istilah bermain lah, belajar dan bermain dengan sains dan matematik. Jadi mereka rasa sains dan matematik itu something yang menarik, yang seronok, yang mereka rasa dia orang nak explore. Jadi kita kena tukar saja ini cara pengajaran, pembelajaran, silibus yang dulu ni, yang kita lihat sudah menyumbang kepada kemerosotan minat itu, kita kena ubah. Kalau kita tak ubah, dia akan meningkatkan lagi bilangan yang merosot itu. Jadi saya fikir ini antara peranan yang akan dimainkan oleh pasukan ataupun pasukan khas ni lah. Dan kalau kita dapat segera menyelesaikan isu ini, insya-Allah kita tak bimbang lah. Sebab saya di universiti pun bimbang juga tu. Kalau bilangan murid-murid yang bilangan calon-calon yang nak masuk universiti, nanti sains mengurang, fakulti sains semua tak cukup bilangan graduan dia kan. Jadi kita tak boleh biarkanlah benda tu. Bila Dr. Anwar sebut, ini pun sesuatu yang menarik. Saya juga tertarik hati sebenarnya pendidikan yang amat menyeronokkan.
apa sebenarnya yang perlu dilakukan ataupun apa perkara lagi yang perlu dilihat dalam sistem pendidikan ini supaya suasana menyeronokkan itu dapat diwujudkan selain daripada apa yang doktor sebut. Kita dah lama berada dalam satu sistem yang berasaskan peperiksaan. Itu sistem kita. Bagaimana murid-murid kita dimotivasikan untuk belajar, mereka melalui proses peperiksaan. Sebab ada peperiksaan, maka saya belajar. Okay. Kemudian kita cuba mengambil daripada negara maju. Negara maju, mereka tidak menekankan soal peperiksaan. Mereka menekankan soal pembelajaran, learning. Jadi, motivasi pembelajaran itu yang menyebabkan mereka nak datang ke sekolah belajar. Mereka tahu hari ini motivasi pembelajaran apa? Bermain, mencari jawapan kepada proses sains misalnya. Bermain dengan matematik misalnya. Jadi, mereka tidak tertekan seolahnya selepas itu ada peperiksaan. Tapi, pembelajaran itu sendiri membina motivasi keseronokan mereka untuk belajar. Ini adalah pedagogi lah dalam istilah yang kita panggil sains. Pedagogi yang baru yang tidak boleh kita amalkan seperti mana kita menggunakan untuk tujuan peperiksaan. Kalau peperiksaan dulu zaman kita, jadi kita cikgu di depan, cikgu minta kita hafal. Sebab di hujung tu ada peperiksaan tahunan, penggal dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok negara maju, mereka tak ada sistem peperiksaan. Jadi setiap kali sesi pembelajaran itulah keseronokan itu dibina. Mencari jawapan kepada sesuatu proses sains dan sebagainya. Jadi murid-murid itu keinginan itu dicetuskan dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran, bersaing dalam kelas, bermain bersama kawan-kawan, mencari jawapan kepada sesuatu, menyelesaikan masalah. Jadi bila murid tu dia menyelesaikan satu masalah yang mudah, dia rasa dia seronok. Dia rasa dia ada pencapaian. Jadi dia balik ke rumah, dia akan cerita pada ibu bapa dia. Betul. Hari ini buat ni dan sebagainya. Jadi itulah dia proses pembelajaran yang dilakukan di negara maju. Jadi motivasi mereka itu telah berubah daripada untuk hanya semata-mata peperiksaan kepada pembelajaran itu. Proses itu, mereka menikmati proses-proses pembelajaran itu. Bukannya mereka mengharapkan yang the end product ataupun di hujung tu mesti ada peperiksaan. Jadi sangat berbeza. Jadi sebab tu kita tengok anak-anak mereka, kalau kita duduk dengan mereka, dia akan banyak bertanya sebab dia tahu dia tidak akan disalahkan kerana bertanya. Tidak ada markah akan diturunkan kalau bertanya kan. Jadi mereka akan bertanya, bermain. Kadang-kadang sesama mereka berbeza pandangan, jadi mereka tidak ada masalah sebab mereka tahu mereka tidak dinilai dalam bentuk betul salah, tetapi lebih kepada progres ataupun kemajuan bagaimana mereka melaksanakan aktiviti itu. Okey, semakin menarik sebenarnya perkara-perkara yang dibincangkan dan tapi tak apalah Dr. Anwar. Kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti walaupun masa semakin suntuk, tapi insya-Allah ada lagi persoalan-persoalan yang saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Dr. Anwar Ahmad, dan kita masih lagi menyentuh tentang sambutan Hari Guru 2023 Cabaran Transformasi Pendidikan. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami menumpukan perhatian di ruang bicara ini, dan kita bercakap tentang Hari Guru 2023 Cabaran Transformasi Pendidikan. Baik, satu lagi persoalan juga yang ingin saya dapatkan respon daripada Dr. Anwar ialah berkaitan dengan mengatasi masalah keciciran dalam pembelajaran. Dan ini terutamanya apabila kita bercakap tentang sistem pendidikan, teknologi digital dan sebagainya. Apa yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan? Ya, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, sesuatu sistem pendidikan secara prinsipnya dia mesti memberi fokus kepada kumpulan yang paling rentan ataupun yang mudah terjejas. Itu adalah prinsip asas kepada sistem pendidikan awam. Ya. Dia tidak boleh melihat kumpulan lain dahulu, kumpulan yang paling rentan, OKU, murid-murid tercicir, murid-murid yang gelandangan. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan kalau berlaku sesuatu keadaan mereka akan mudah hilang pendidikan mereka ataupun keciciran. Dan apabila berlaku pandemik, kita dapat lihat bilangan murid yang keciciran ini meningkat. Ada dua bentuk keciciran dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah keciciran persekolahan. Maksud dia berhenti sekolah sebelum waktunya lah. Kalau dia sampai darjah tahun 6, dia berhenti tahun 4. Ataupun majoriti kes keciciran persekolahan ni berlaku di sekolah menengah. Mereka sampai tingkatan 3, tingkatan 4, mereka dapat peluang kerja upah gaji hari, mereka tinggalkan sekolah. Jadi kes keciciran
sekolah banyak berlaku di peringkat sekolah menengah. Dan saya lihat ada usaha yang telah dilakukan oleh KPM dalam memastikan menarik kembali murid-murid yang keciciran sekolah ni, yang tidak mahu bersekolah lagi itu, dipujuk, outreach program, ada PPD yang pergi ke rumah memujuk ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah. Ini usaha yang kita anggap satu usaha yang cukup baik daripada KPM untuk memastikan anak-anak ni jangan terus ketinggalan. Jadi itu satu usaha. Keciciran yang kedua adalah dia pergi ke sekolah. Dia tidak tercicir, dia masih berdaftar di sekolah, tetapi dia tidak boleh membaca. Dia tidak boleh menulis dengan baik, dia tidak boleh mengira dengan baik. Keciciran pembelajaran kita panggil. Keciciran pembelajaran ini jauh lebih besar bilangan dia, sebab kita tak nampak. Kalau keciciran persekolah tu kita nampak bilangan dia tak pergi sekolah kan. Jadi kita tahu bilangannya. Dan di Malaysia ni kita antara negara yang begitu menjaga dengan baik supaya keciciran persekolahan ni tidak berlaku dengan besar. Kurang daripada 1% keciciran kita, 0.4% gitu. Jadi terkawal keciciran persekolahan yang berhenti sekolah tanpa tamat ni. Tetapi keciciran pembelajaran ini merisaukan kita. Sebab bilangannya itu boleh berlaku dan boleh jadi lebih besar. Misalnya pandemik, anak-anak tahun 1, tahun 2 tidak bersekolah. Bila dia naik ke tahun 3, tahun 4, bila sekolah dibuka, dia tak boleh membaca. Jadi bila dia naik tahun 4, dia tidak boleh membaca dengan sedangkan kalau kita tengok buku teks tahun 4 tu lagi penuh dengan teks. Jadi bagaimana dia nak meneruskan pembelajaran dia kalau dia tidak boleh membaca? Jadi walaupun cikgu mengajar dengan berbagai kaedah dan sebagainya, tetapi perkara asas dalam pendidikan adalah membaca, menulis dan mengira. Jadi keciciran pembelajaran ini memang kritikal dan kita dah dapat data itu daripada KPM. KPM mengatakan sekitar 6-7% begitu yang keciciran membaca, menulis ni. Dan pada saya angka itu sebenarnya jauh lebih besar lah pada pandangan saya, sebab kalau kita ke sekolah kita dapati ramai murid-murid kita yang masih tidak boleh membaca dengan baik. Dia boleh membaca 1-2 ayat, tetapi kalau kita bagi satu perenggan misalnya, dia tidak boleh memahami apa yang dia baca dan dia tidak boleh membaca dengan baik. Jadi pada saya keciciran pembelajaran ini mesti diselesaikan dengan cara yang lebih komprehensif, cara yang lebih menyeluruh. Misalnya kita kena ada guru pemulihan. Maksudnya kalau dalam kelas tu kita dapati ada murid-murid yang tak boleh membaca dengan baik, kita tak boleh benarkan dia berada dalam kelas tu seterusnya, sebab dia akan ketinggalan. Cikgu-cikgu terpaksa melihat murid-murid yang lain, tapi murid yang tidak pandai baca ni dia akan duduk diam. Dia tak mengikuti pembelajaran cikgu, dia tak boleh baca dan sebagainya. Murid-murid ini kena ditarik keluar dan pergi ke kelas pemulihan, diberikan pemulihan 3 bulan, 4 bulan begitu, supaya mereka boleh membaca kembali dengan asas, baru boleh masuk balik ke kelas tu. Jadi proses ini berlaku, mesti dilakukan segera. Jika kita tidak lakukan, murid ini akan naik ke tahun seterusnya. Dan akhirnya dia akan pergi ke tingkatan 1. Kalau tingkatan 1 dia tidak boleh membaca dengan baik, kebanyakan kes yang kita jumpa adalah pelajar ni akan mengambil sikap untuk tinggalkan alam sekolahan. Sebab dia kata di tingkatan 1 buku teks sejarah misalnya tebal kan. Jadi dia tak boleh baca dengan baik, dia tak faham apa yang dia baca. Jadi dia akan kata silibus susah, cikgu mengajar dia tak faham dan sebagainya. Sebenarnya persoalan pokok adalah dia tidak boleh membaca dengan baik, tidak boleh menulis dengan baik. Jadi sebab itu isu keciciran pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah ni mesti diselesaikan dengan cara yang paling komprehensif. Tak boleh kita anggap nanti dia boleh baca lah kot, tak boleh. Kita kena ambil dia, keluarkan daripada arus kelas biasa, beri pemulihan, lantik guru-guru pemulihan yang pakar untuk menyelesaikan isu-isu ni. Kalau kita tidak buat begitu, bilangan keciciran persekolahan akan meningkat. Sebab bila dia naik ke tahun tingkatan 1, tahun 2, dia akan mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Dia kata dia tak boleh. Kalau tunggu SPM pun dia kata saya tak boleh dah, tak boleh skor, tak boleh dapat result yang baik dan sebagainya. Jadi kita kena selesaikan isu keciciran pembelajaran itu yang kedua. Yang satu lagi yang kurang diberi perhatian, tapi alhamdulillah saya tengok dalam 7 teras KPM tu ada disebut perkara ini adalah berkaitan dengan multidimensi punya murid ni, adalah keciciran gizi ataupun makanan. Ini satu perkara yang penting juga. Kalau kita tidak memberi penekanan kepada soal makanan berkhasiat kepada anak-anak kita sebelum dia masuk sekolah, sebab pemakanan ni adalah perkara yang lebih asas dalam kita bercakap soal kualiti pendidikan. Kalau dia tak sihat, dia lapar, makanan tak berkhasiat, dia masuk kelas dia lesu, dia tak boleh belajar dengan baik. Sebab tu pada saya RMT, rancangan makanan tambahan sarapan pagi ini, banyak negara maju yang melaksanakannya. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa
Kalau mereka tidak melaksanakannya dan murid-murid itu membesar, dia akan mengalami masalah bantut, masalah tidak cukup khasiat. Dan dia tak boleh patah balik. Bila dia dah umur 20, 25, dia tak boleh patah balik nak bagi makanan. Sebab itu adalah proses yang kekal dengan dia kan. Jadi banyak negara, Jepun, semualah yang kita kaji, negara-negara yang mementingkan soal pendidikan, antara perkara yang mereka berikan adalah makanan sarapan pagi pada murid-murid mereka dan juga makanan tambahan kepada kumpulan yang lebih memerlukan. Jadi saya rasa di bawah kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini, salah satu perkara yang mesti kita lakukan dan cuba usahakan adalah menyediakan makanan sarapan pagi kepada murid-murid. Saya rasa ini adalah pelaburan jangka panjang untuk menyediakan masyarakat, rakyat, generasi masa depan yang sihat, yang fizikalnya kita panggil kuat dan sebagainya, dan kita tak nak anak-anak kita bantut kerana kekurangan khasiat makanan. Okey, saya nak ajak Dr. Anwar kembali semula kepada perkara yang telah pun kita sentuh, tetapi cuma sepintas lalu. Ini tentang untuk membina hubungan positif dengan pelajar, terutamanya yang melibatkan warga pendidik lah. Hubungan yang positif dengan pelajar dan juga ibu bapa. Kita tahu di setiap sekolah ada persatuan ibu bapa dan guru dan sebagainya. Tetapi ada juga yang merasakan bahawa kadang-kadang peranan yang dimainkan oleh PIBG sendiri tidak mencapai matlamat yang diinginkan akhirnya daripada penubuhan PIBG itu sendiri. Betul, Tuan Haji. Salah satu ciri kalau kita kaji negara-negara maju punya sistem pendidikan, salah satu cirinya adalah penglibatan ibu bapa sangat tinggi. Itu memang ketara sekali. Ibu bapa sangat dihargai. Ibu bapa menjadi sebahagian daripada pasukan pendidikan di sekolah tu. Jadi kalau kita lihat guru dan ibu bapa duduk berbincang tentang anak-anak, bagaimana pencapaian dia, apa yang anak buat. Jadi ibu bapa datang ke sekolah tu, walaupun dia akan mendapat maklumat daripada guru, mungkin maklumat itu maklumat yang mungkin kurang menyenangkan, kan? Tetapi mereka seronok sebab apa yang disampaikan oleh guru itu membantu mereka untuk menyediakan anak-anak mereka di rumah. Sebab tu kalau dalam sistem pendidikan di negara maju, mereka melaksanakan apa yang dipanggil sebagai pentafsiran bilik darjah. Dan kita pun mula laksanakan tu Haji. 2017 kita mula laksanakan pentafsiran bilik darjah. Kita nak ikut sistem itu kerana kita tahu sistem itu baik. Dan melalui pentafsiran bilik darjah, apa yang dilakukan oleh guru-guru akan merekodkan aktiviti murid dalam bilik darjah. Apa yang murid buat, apa hari ini murid lakukan, apa progres kemajuan yang dibuat, dan kemudian dilaporkan ataupun dibawa, dikongsikan dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa bukan hanya tahu A, B, C markah, tapi dia tahu apa yang anak-anak dia buat di sekolah. Jadi ibu bapa tidak ada pilihan selain daripada mesti berhubung baik dengan guru-guru, kerana dengan cara itu mereka akan mendapat apa yang mereka tahu tentang anak-anak mereka. Sebab tu pada saya, kalau kita nak bercakap soal menjadikan sistem pendidikan berkualiti, kita nak memajukan sistem pendidikan, peranan ibu bapa kita tak boleh pinggirkan. Kita mesti letak ibu bapa tu di tengah-tengah, bersama dengan guru-guru, bersama dengan pentadbir, berbincang bagaimana kita nak menjadikan sekolah kita sekolah yang hebat. Berbincang bagaimana nak menjadikan anak-anak kita seronok di sekolah. Jika ibu bapa kata anak dia ada masalah, bincang dengan pihak sekolah, kaunselor sekolah ada dan sebagainya. Tapi kita tak gunakan semua infra itu, dan kita menganggap hubungan antara sekolah dengan ibu bapa tu jauh. Saya ingat zaman saya dulu tadi, kalau ibu bapa dipanggil ke sekolah ni, takut. Ibu bapa akan kata ini mesti ada apa-apa lah kan. Itu pemikiran kita pada waktu itu. Kita melihat bahawa hubungan sekolah dengan ibu bapa itu macam ada satu pagar yang tinggi kan. Tapi tak boleh lagi begitu. Kita kena duduk ibu bapa, guru-guru sekolah satu pasukan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran anak-anak kita. Kalau dengan cara tu, insya-Allah saya percayalah anak di rumah pun dia tak boleh buat lebih kurang, sebab dia tahu, guru akan tahu. Dia balik ke sekolah pun dia tahu. Ibu bapa akan tahu apa yang dia buat di sekolah. Jadi hubungan itu akan menjadikan anak-anak kita lebih terkawal, anak-anak kita lebih berada dalam keadaan yang lebih baik dan sebagainya. Sempena dengan sambutan Hari Guru 2023 ini, ialah kita semua guru-guru, golongan pendidik, begitu juga pelajar-pelajar, ibu bapa, semua mengharapkan sesuatu yang penting, dan pengumuman telah pun dibuat tentang beberapa inisiatif 10 inisiatif yang disebut oleh Menteri Pendidikan. Dan kemudian kita juga mendengar tentang seruan dan juga harapan yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi untuk mencapai segala apa yang kita inginkan itu, doktor pun menyebut beberapa perubahan yang perlu dilakukan.
Tetapi berapa lama sebenarnya jangka masa yang diperlukan untuk kita mencapai seperti apa yang dihajatkan itu sebenarnya? Baik, kita ada dua cabaran tu Haji. Pertama adalah cabaran kewangan. Untuk menyediakan menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti, peruntukannya memang tinggi. Dan alhamdulillah kita di negara kita ni, seingat saya sepanjang waktu yang kita boleh ingat adalah peruntukan untuk pendidikan itu sentiasa berada di tahap yang tinggi. Maksudnya dari segi aspirasi kerajaan sejak dulu melihat bahawa pendidikan itu adalah sangat penting, pelaburan yang sangat penting. Tetapi kita tahu bahawa pelaburan yang sebegitu banyak pun masih tidak mencukupi untuk menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti. Yang keduanya yang saya rasa penting pada waktu ini adalah kita memerlukan kepimpinan pendidikan di semua peringkat yang berani membuat perubahan. Itu saya rasa itu yang penting. Yang ini yang kita mungkin bimbang sebab kita ada elemen politiknya Jadi tetapi untuk memajukan sesuatu sistem pendidikan negara, kita tak boleh mengikut kaedah-kaedah, cara-cara ataupun aturan-aturan yang diwarisi sekian lama. Sebab kita sudah melihat apa jawapan kepada aturan itu. Di mana kita dalam penilaian global pendidikan, PISA dan TIMSS, kita berada di tangga yang bawah. Mengapa kita berada? Sebab aturan-aturan yang kita amalkan itu sudah sekian lama kita tak ubah. Jadi kita kena ubah aturan itu kalau kita mengharapkan sesuatu natijah ataupun keputusan yang lebih baik pada masa depan. Kepimpinan kerana berani berubah, bersedia berubah dan perlu ada hala tuju yang jelas ke mana yang kita nak bawa sistem pendidikan kita. Sekarang ni kita belum ada dasar baru sebab kita menunggu PPPM tamat 2025. Tetapi apa akan berlaku selepas 2025? Jadi ramai guru-guru tertanya-tanya apa akan berlaku selepas 2025? Di mana dasarnya, di mana dokumen yang kita nak bincangkan, apakah bentuk-bentuk baru yang kita nak fokuskan. Jadi guru-guru bersemangat nak tahu sebab mereka juga nak bawa bersama Tapi kena ada hala tuju yang jelas. Jadi buat masa ni kita harapkan KPM akan, saya ingat insya-Allah kita akan harap doakan supaya kepimpinan KPM berani membuat perubahan untuk membawa sistem pendidikan negara kita kepada yang lebih maju. Kita tak cukup masa tu Haji. Sebab kalau kita tengok di negara sekeliling kita semua maju, semua laju sama ada di selatan ke di utara ke kan. Kalau kita tengok mereka begitu tangkas sekali. Di negara sebelah kita pun sama juga, seberang Selat Melaka pun begitu juga. Begitu tangkas mengubah sistem pendidikan mereka. Jadi kita tak boleh tunggu. Kalau kita tunggu, anak-anak kita akan menjadi kumpulan generasi yang tertinggal berbanding dengan kawasan sekitar, regional kita. Jadi tidak dapat tidak, kepimpinan pendidikan kena bersedia untuk berubah, berani mengambil risiko dan jelas ke mana nak bawa sistem pendidikan kita untuk 15 tahun, 20 tahun akan datang. Kalau ini berkekalan, memanglah ianya sesuatu yang amat mengecewakan kita. Dan paling kecewa saya kira adalah apa yang diharapkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Betul. Beliau sendiri telah pun berusaha sebenarnya untuk menarik pelabur-pelabur luar datang ke negara kita. Beliau sendiri melihat bahawa sistem ekonomi kita juga perlu berubah mengikut edaran semasa. Tetapi kalau tidak ada perubahan sebenarnya dalam sistem pendidikan, segala apa yang diinginkan ataupun dihajatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri mungkin tidak akan berhasil mencapai apa yang dihajatkan. Itu tentunya mengecewakan. Ya, betul. Tepat sebab kita memerlukan sumber manusia yang mempunyai pendidikan yang tinggi, berketerampilan, insaniah dia tinggi dan sebagainya. Ini semua mesti disediakan oleh sistem pendidikan negara kita. Kalau kita bercakap soal akademik yang tinggi, kita juga nak adab yang tinggi, kita juga nak ada daya saing. Walaupun kita tidak ada perpisaan. Ada misalnya ibu bapa kata ni kalau tak ada perpisaan, anak saya tak adalah daya saing. Dia tak rasa macam tidak. Daya saing itu datang dalam bentuk yang lebih murni, bekerjasama dengan kawan-kawan, membantu kawan-kawan dan sebagainya. So saya fikir dalam sistem pendidikan kita bentuk baru itu mesti ada. Sekarang kita tertanya-tanya tadi, bentuk baru yang bagaimana sistem pendidikan kita nak bawa kita. Tidak ada perpisaan. Baik, dan apakah gantinya? Guru-guru diminta untuk mengajar dalam kelas yang besar. Apakah kesannya? Semua perkara-perkara ini menjadi tertanya-tanya kepada guru-guru. Jadi apakah perkara ini akan berubah ataupun kita akan kekal dalam bentuk-bentuk ini? Saya harap di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri, saya dah nampak ada banyak usaha yang dilakukan, 7 teras utama KPM,
Kemudian beliau juga mempromosikan guru sejahtera dan guru bahagia dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat 10 inisiatif, walaupun 10 inisiatif ini nampaknya seperti untuk jangka pendek, tetapi sekurang-kurangnya ini adalah satu penghargaan kepada guru-guru. Jadi kita harapkan usaha-usaha ini berterusan. Secara konsisten guru akan mendapat manfaat, sistem pendidikan akan mendapat manfaat. Okey, kita ada lebih kurang 1-2 minit saja lagi. Saya ingin memberi ruang dan peluang juga lah kepada Dr. Anwar Ahmad, mungkin ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru dan mungkin dalam serengka-ringkasnya apa harapan dan juga seruan daripada Dr. Anwar. Yang pertama saya nak ucap selamat Hari Guru 2023 kepada guru-guru saya yang banyak mendidik saya daripada sekolah rendah. Saya di sekolah rendah Gua Cepedak, Kedah. Kemudian saya mendengar sekolah menengah di Sukantani, sekolah menengah Ibrahim, kemudian ke Universiti Kebangsaan dan seterusnya melanjutkan pelajaran. Alhamdulillah saya mendapat guru-guru yang committed dengan usaha mereka sehingga boleh memberikan ilmu pada saya. Dan saya juga nak ucap selamat Hari Guru pada rakan-rakan guru. Saya ramai rakan-rakan guru sebab kami dulu sama-sama guru dan mereka masih menjadi guru yang baik, yang konsisten mengajar. Dan kita mendoakan supaya usaha mereka, semangat mereka itu jangan luntur, malah lebih kuat untuk meneruskan perjuangan membantu dan juga mendidik anak-anak bangsa kita. Dan kita doakan supaya KPM, kepimpinan pengurusan pendidikan negara akan terus istiqamah untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita antara yang terbaik di dunia. Kita boleh lakukan, insya-Allah, Tuan Haji. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Anwar Ahmad kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan kami di ruang bicara juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Guru, dan kita amat yakin dan percaya sebenarnya kalau kekuatan itu ada dalam diri setiap insan itu, apa yang ingin kita lakukan sebenarnya boleh dilakukan dengan begitu baik sekali. Dan begitu jugalah harapan kita kepada sistem pendidikan negara ini, kerana kita perlu berubah sebenarnya, kerana dunia juga sekarang ini sudah jauh berubah daripada zaman saya dulu, zaman doktor dulu mungkin berbeza, tetapi kini kita menghadapi satu situasi yang jauh lebih mencabar sebenarnya dalam sistem pendidikan negara. Jadi terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.